warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein, Datuk Seri KSU Kementerian Luar dan Datuk Seri Azmi Setiausaha Kerajaan Negeri, dan yang berhormat Datuk On Hafiz Esko Pelancongan dan juga Sekalian Rasukan. Pagi ini saya berkesempatan untuk mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri Syamsuddin dalam satu sesi pertemuan beliau bersama dengan rakan sejawat daripada negara Singapura, Menteri Vivian Balakrishnan. Pertemuan tersebut adalah satu pertemuan yang amat bersejarah dan penting bagi negeri Johor kerana ianya melibatkan soal kesiapsiagaan kita untuk membuka sempadan. Yang kita semua tahu bahawa kita akan mulakan dengan dua kategori, RGL dan juga PCA. Jadi Kerajaan Negeri amat menyambut baik dan terima kasih dengan Kerajaan Persekutuan, khususnya dengan kerjasama daripada Kementerian Luar, kerana telah dapat memutamatkan akhirnya pada 10 bulan Ogos nanti kita akan dapat melihat bahawa pergerakan ini akan dapat dilaksanakan. Dan atas dasar itu kita di peringkat negeri akan memastikan supaya pematuhan kaedah pelaksanaan semua dibuat dengan sebaik-baik mungkin, kerana kita masih lagi mengharapkan usaha dan juga dokongan daripada khususnya Datuk Seri Syamsuddin selaku Menteri Luar bagi kategori ketiga dan seterusnya. Jadi untuk itu Kerajaan Negeri Johor akan memberikan komitmen sepenuhnya untuk memastikan bahawa pelaksanaan PCA dan juga RGL ini akan dapat berjalan dengan baik. Jadi saya amat terima kasih, dan seterusnya kita telah pun dapat mendengar sedikit sebanyak taklimat tentang persiapan kita oleh pihak Immigration, oleh pihak Jabatan Kesihatan dan sebagainya. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Saya juga mengesahkan bahawa apa yang kita saksi hari ini merupakan sesuatu yang amat bersejarah untuk Wisma Putra pun, kerana ini merupakan sesuatu kaedah dengan negara dua hala dengan sebuah negara yang berdaulat, berhubung kait dengan perjalanan rakyat kedua-dua buah negara ni. Dan kalau sekiranya apa yang kita lakukan di Singapura ni berjaya, ini boleh digunakan sebagai template untuk green bubbles yang lain yang sedang diusahakan dan dibincangkan di peringkat Wisma Putra. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan kepimpinan di Kerajaan Negeri. Ini bukan satu perkara yang mudah, cukup kompleks, tetapi alhamdulillah saya boleh umumkan hari ini melalui pertemuan kita di Causeway tadi dengan Dr. Vivian Balakrishnan, the Reciprocal Green Lane atau laluan hijau timbal balik RGL, dan kategori kedua Periodic Commuting Arrangement PCA atau pengaturan ulang alik berkala ni. Kita dah sampai kepada satu tahap di mana kita dah ada persetujuan dan kita telah pun tamatkan SOP di antara Malaysia dengan Singapura. Ini satu petanda yang baik dalam perancangan dan perbincangan kita untuk kategori ketiga dan keempat. Jadi kalau sekiranya ia dapat kita jayakan ini, mudah untuk kita meyakinkan semua pihak bahawa kategori ketiga dan keempat ni yang melibatkan lebih ramai rakyat Singapura dan Malaysia boleh dilaksanakan. Jadi perbincangan kita tadi, briefing yang kita terima daripada semua agensi berkenaan, saya tekankan bahawa penting kita pastikan bahawa SOP yang telah pun dipersetujui di antara Singapura dan Malaysia ni dipatuhi, dan rakyat kita yang terlibat mesti berdisiplin
mengikut apa yang telah diputuskan daripada dua buah negara ni, kerana tindak tanduk mereka ini akan menentukan sama ada kategori ketiga keempat ni dapat kita terus bincangkan dan mencari penyelesaian mengenainya. Jadi itulah apa yang kita nak umumkan pagi ini. Apa yang saya harapkan sangat bahawa disiplin daripada mereka yang terlibat ni jangan ambil mudah, dan saya dah tekankan bahawa kita tak akan kompromi dengan mereka. Kalau mereka yang tak patuh dengan SOP yang telah dipersetujui, saya dah minta agensi-agensi berkenaan untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka. Dan saya harap bahawa kerajaan negeri dan agensi-agensi yang berada di Johor ni menjadi mata dan telinga kepada kita di Kuala Lumpur, kerana ini banyak berkisar kepada banyak perkara-perkara yang Wisma Putra tengah bincangkan dengan negara-negara lain. Ini penting ni, kejayaan dan apa yang telah kita umumkan hari ini yang berkaitan dengan Malaysia Singapura. Ada soalan tak? Ada tempoh percubaan start 10 Ogos tu. Bilakah ketiga keempat akan kita melalui? Saya dah umumkan bahawa pengumuman secara terperinci dari si tarikhnya ialah pada 10 hari bulan pengumuman bila ianya akan jadi efektif beberapa hari selepas itu, selepas 10 hari bulan. Yang penting sekarang kita dah bersetuju pagi tadi bahawa rakyat Malaysia dan Singapura yang nak mohon dalam kategori 1 dan 2 ni boleh mula membuat permohonan pada bermula 10 Ogos. Yes. Tentang itu SOP mungkin bila akan announce macam mana pergi best time mana apply about prosedur dia. Very soon. It have to be announced before the 10th anyway. Tetapi dan yang penting sekarang both sides have agreed that we are at the final stages. Jadi apabila kita umumkan hari ini bahawa apa yang dah dibincangkan dah dapat persetujuan dan boleh dimuktamadkan, ini bermakna kita dah sampai kepada penyelesaian dan persetujuan lah. Just a matter of timing when we want to announce it. Tetapi hari ini saya dengan bersama, ini Menteri Luar pertama yang saya dapat berinteraksi secara fizikal. Itu pun sejarah tu. Face to face, first time. Nasib saya ni Menteri Luar yang tak boleh keluar. Ini permohonan dibuat pada 10 Ogos. So bagaimana yang diorang dah buat permohonan tu, diorang nak tahu diorang permohonan tu diluluskan ke macam mana tu? Ini nanti kita umumkan, sebab ini melibatkan Singapura pun. Saya nak dapat ada penyelarasan. Kalau tak, it will cause confusion. Jadi tarikh untuk Yang penting you nak tahu pukul 10 hari bulan tu lah. Itu yang tarikh yang paling penting. Dari segi SOP-nya nanti kita boleh umumkan. Dia tu akan di-announce Sebelum mungkin kita boleh announcekan sebelum. akan menyusul lagi. Dengan berita gembira yang boleh kita umumkan, mereka dah boleh siap sedia untuk mohon 10 hari bulan. Itu yang dia nak tahu pun. Kan? Lain tunggulah dalam online ke boleh nak mohon. Ya. Tapi yang tentang itu pengangkutan awam, sebab banyak itu komuter mereka bimbang selepas buka ada pengangkutan awam boleh balik sini atau pergi Singapura. So selepas itu akan provide itu pengangkutan awam. Oh, belum sampai ke tahap tu. Sebab tu kita nak tengok kategori. We are responsible. Kita tak boleh buat keputusan dan akhirnya kena buat U-turn. Dan ini melibatkan dua buah negara. Dan rakyat daripada kedua-dua buah negara ni mesti kita mengimbangi
kepentingan kesihatan dan keselamatan, dan juga keperluan ekonomi. This balance which we have to achieve between Singapore and Malaysia is a very delicate balance. And the numbers of people moving from Singapore to Johor, I got briefed just now, is huge when context in the world actually. Jadi dalam hal macam itu, kita tak boleh buat keputusan secara menyeluruh. Kalau ikut saya kalau boleh kita nak buka aja borders besok. Tetapi mungkin lusa kita kena tutup balik borders kita. Ini yang kita tak nak. Sebab akhirnya kita boleh buat keputusan. Sama ada keputusan itu tepat, wajar dan boleh membenarkan kita melihat kepada pendekatan lain dan kategori lain, banyak bergantung kepada mereka yang terlibat. Kalau mereka berdisiplin, mereka ikut SOP yang sedia ada dan jumlah COVID tak meningkat, tidak ada spike, then we can move on. But if dengan jumlah yang kategori 1, 2 ni pun kita tengok ada perkara-perkara yang tak diingini, saya tak teragak-agak untuk tutup balik. So, ada period how long before you need to study the third category. Before The first and second category, you have to be very clear. It's already been studied and it's announced today. It's on. So the third and fourth category, it depends very much on the capacity for us to do the testing. You just explain to me how we're going to test 250,000 people a day. Datuk Seri akan ada kuarantin juga ke untuk yang mereka daripada sana ke sini? Itu nanti kita umumkan dalam masa terdekat ini. Sudah pasti mesti ada. Bukan kuarantin lah, tetapi dari segi ujian, dari segi kawalan pergerakan, itu semua nanti kita nak umumkan. Kan mereka ahli-ahli perniagaan dan urusan rasmi di antara kedua-dua negara, ratusan juga. Kategori kedua ialah untuk membolehkan penduduk Singapura di Malaysia dan penduduk Malaysia di Singapura yang mempunyai visa jangka panjang yang sah untuk tujuan perniagaan dan pekerjaan dan telah menghabiskan sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut di negara tempat bekerja untuk pulang ke negara asal bagi tempoh masa yang telah dipersetujui oleh pihak majikan. Sebab kita tahu jumlah mereka yang rakyat Malaysia sahaja yang sekarang ni berada di Singapura lebih daripada 20,000 yang dah 4 bulan tak balik. Dia yang pertama ni, kalau nak KSU kata nak umum, ini banyak bergantung kepada permohonan, tapi anggaran kita mungkin 400 orang seminggu yang kategori pertama. Kategori kedua ni mungkin 2,000 orang sehari. Jadi kalau ini pun tak boleh kita jayakan, macam mana kita nak tengok pada 200,000 sehari? Datuk Seri, question. Sure. With two countries, Singapore and Malaysia, there's a rise in COVID cases. Yes. Do you think this will impact the plan for August 10? No, I think that is the beauty of today's program, because we have the political will, we have a system of testing, we have agreed on the SOPs. This is a necessity. And what is the numbers in this rise that you are talking about compared to 70,000 a day in the US? Tak ada kawalan pun. If we're talking about 36,000 in India a day, you're talking about 46,000 a day in Brazil. Jadi yang peningkatan 18, 15 Singapore, kita nak tunggu sampai zero. Orang-orang kita nak kerja, orang-orang kita yang ada kat Singapura nak balik. Ini merupakan kerajaan yang bertanggungjawab. Okay. Last question. One last question. Sorry, kategori 3 dengan 4 tu jumlahnya berapa ramai? 250,000. The rest of the yang commute daily. This is daily commute.
kan? Ya, About 250,000. And kategori keempat is to open up the borders fully. Ini bukan pekerja saja. Last kali saya nak maklumkan kepada perancangan kita ke negara-negara lain yang juga kita nak fikirkan green travel bubbles yang dah diumumkan oleh Perdana Menteri 6+1, New Zealand, Australia, Korea, Vietnam, Japan. Tak semestinya kita tunggu semua boleh selesai sebelum kita buka kita punya borders, tetapi kita beri tumpuan khusus yang praktikal. Contohnya di Singapura ni kita lihat kepada perjalanan pekerja-pekerja. Dengan Indonesia pun, walaupun the numbers are high, tapi tak bermakna tak boleh kita fikirkan dari segi movement of pelancong-pelancong di antara Bali dengan Langkawi, seperti apa yang YB Nancy telah umumkan baru-baru ni. Dengan Australia dengan New Zealand, dia punya green bubble pun belum diumumkan, tetapi tak ada sebab kita tak boleh bincang dengan Australia perjalanan pelajar-pelajar kita yang nak balik belajar di Melbourne dan juga di Sydney. Universiti pun nak terima dia orang, tetapi kalau dia universiti sendiri sanggup bertanggungjawab untuk memastikan SOP itu dipatuhi, no problem. Dengan Thailand saya fikirkan dari segi food security. So we have a plan in Wisma Putra, but this plan is based on reality on the ground and the balance between the economic considerations and the health considerations that we need to negotiate. But I am guided by the cabinet. I am guided by the decisions from the state. Tadi saya buka untuk Kerajaan Negeri Johor memikirkan bagaimana kita boleh ada hubungan dua hala dengan provinsi-provinsi tertentu di China. Nak buka borders kita dengan China secara menyeluruh mungkin mustahil sekarang, tetapi bukan semua dekat China, negara China tu red zone, green zone tertentu. Kalau satu provinsi di China mungkin dia punya penduduk lebih ramai daripada seluruh penduduk kita di Malaysia. Betul tak? So if it's a safe place that we can do, tak ada sebab kita tak boleh fokus kepada perjalanan yang lebih strict. Kalau nak tengok secara negatif, tak jalan apa-apa pun, duduklah kita sini sampai kita jumpa vaksin dan ubat untuk treat COVID-19. Betul tak? Thank you very much. Thank you, man. Satu boleh ambil satu.